Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqa'ikil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk sama-sama kita mengecap nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat kesihatan dan kelapangan masa kita, dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk, iaitu tentang akidah dan agama jin. Jin ni sebenarnya mereka berakidah dan beragama apa? Baik. Dalam masalah ini, bangsa jin sama seperti manusia. Tengok, ayat pertama dia disebut adalah jin ni sama macam manusia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran berulang-ulang kali, kadang-kadang saya sebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi tujuan manusia dan jin dijadikan sama. Cuma bezanya manusia ni dia menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni jadi khalifah. Baik, ayat pertama disebut dekat sini bangsa jin sama seperti manusia. Ada di antara mereka yang beragama Islam, Nasrani dan Yahudi. Bahkan pemeluk agama Islam dari kalangan mereka sama seperti pemeluk agama Islam daripada kalangan umat manusia. Ada yang beraliran Qadariyah, Syiah, Ahlus Sunnah, Ahli Bid'ah dan yang lainnya. Tengok. Yang pertama kita kena tahu manusia dengan jin ni sama. Okey. Dia sebut dekat sini, kalaulah sekiranya manusia itu ada yang beragama Islam, jin pun ada yang beragama Islam. Kalaulah manusia hari ini ada yang beragama Nasrani ataupun Yahudi, dalam kalangan bangsa jin pun ada yang beragama Yahudi dan ada yang beragama Nasrani. Dan sekiranya kalaulah seseorang itu beragama Islam, manusia ni dia Islam, ada ahli sunnah, dia berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada manusia yang dia berpegang kepada akidah Syiah. Ada manusia yang dia berpegang kepada kelompok-kelompok tertentu, Qadariyah, ahli bid'ah dan yang lainlah. Okey, manusia ni begitulah juga sama seperti mana jin. Mereka pun ada juga ahli sunnah, mereka juga ada Syiah, mereka ada yang berpegang kepada fahaman-fahaman tertentu atau aliran-aliran pemikiran tertentu, sama seperti mana manusia. Lalu dia sebut dekat sini ada yang patuh dan ada yang derhaka. Ada daripada kalangan mereka itu ada yang taat perintah Allah, ada yang derhaka kepada perintah Allah, dan ada yang bertakwa serta ada yang durjana.
Jadi bermaksud ada yang melakukan amal soleh, ada yang tidak mahu melakukan amal soleh. Okey, paling mudah saya sebut seperti mana yang sebelum ni, kita nak kenal bangsa jin. Kalaulah manusia hari ni terpecah kepada dua. Okey, yang Islam dan juga bukan Islam. Yang Islam terbahagi kepada dua pula, yang melakukan amal soleh dan juga yang tidak mahu melakukan amal soleh. Manakala daripada golongan manusia yang bukan Islam terpecah kepada dua juga. Bukan Islam, dia ada yang buat baik, ada yang buat jahat. Jadi sama macam mana manusia, begitulah juga bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perihal bangsa jin ketika mereka mengatakan, wa anna minnas salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula sebaliknya. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Surah Al-Jin ayat ke-11. Allah cerita dan Allah rakamkan di dalam surah Al-Jin. Macam mana puak-puak jin ni sendiri, mereka bagi tahu yang mereka ni terdiri daripada apa? Ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Maksud dia apa? Ada yang beragama Islam, ada yang bukan beragama Islam. Ada yang menyembah Allah, ada yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok di dalam amalan perubatan Islam, ketika mana sesi rawatan diadakan, dijalankan, jin ni kadang-kadang mereka berinteraksi dengan perawat, cakap. Waktu ketika mana bercakap, benda yang paling awal kita kebiasaannya akan tanya kepada jin adalah agama jin tersebut. Mula-mula kita tanya, nama kamu siapa? Dia pun tak nak bagi tahu. Aku tak ada nama. Tak apalah, nama ustaz ni. Nama Ustaz Nazmi. Okey, boleh ustaz tahu kamu ni agama apa? Dia kata, aku ni Yahudi. Dia sebut. Oh, Yahudi. Yahudi dah, kamu datang daripada mana? Boleh sebut negara mana? Tak nak sebut. Dia sebut. Tak apa. Setidak-tidaknya kita tahu agama dia. Kenapa kita kena tahu agama dia? Supaya mudah berlaku interaksi ketika mana sesi rawatan. Biasa kalau agama Islam ni, kita suruh cepat-cepat je. Cepat-cepat kita kata, keluarlah, tak payahlah, kamu tahu kan kamu ni Islam, kamu sepatutnya menyembah Allah. Kamu pun tahu betapa berdosanya kita ketika mana kita buat zalim pada manusia. Tu sebab apa? Dia kata, aku tahulah, aku pun beragama Islam. Dah tahu kan, senang, keluar sajalah. Allah marah kita buat macam ni, contoh kita dakwah kepada dia, kemudian dia kata, baiklah, aku keluar. Dia keluar. Ada yang ketika mana kita berinteraksi, dia sebut dia ni bukan beragama Islam, aku kafir. Lepas tu kau suruh aku mengecap, aku tak nak mengecap, aku tak nak masuk agama kau. Kita berdakwah, kita kata masuklah. Masuk dalam agama Islam ni senang. Okay, kita sembah Allah Ta'ala, kita dengar Quran, kita baca Quran, kita ibadat pada Allah Ta'ala. Kita sebut, aku tak suka, baca Quran tu panas. Yalah, sebab bukan Islam. Cuba masuk Islam, nanti baca Quran tu jadi sejuk, kita sebut. Yalah, bolehlah, aku masuk Islam lah, dia kata. Kemudian betul nak masuk Islam? Betul. Okey, sekarang mengucap 2 kalimah syahadah, ikut ustaz. Kita pun suruh dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dia pun ikut. Lepas tu, baik ustaz bagi nama sekarang boleh? Boleh. Okey, sekarang kamu boleh keluar. Lepas tu buat dia dah. Baik, aku keluar. Kemudian dia keluar. Minggu depan masuk balik. Contoh. Minggu depan dia masuk balik. Masuk balik, kita tanya, siapa nama kamu? Dia pun sebut, bukankah minggu lepas kamu ni masuk? Memang minggu lepas pun. Kan kamu dah kata, ustaz dah Islamkan kamu dah kata nak duduk dekat sini kan. Kemudian kamu ketika tak nak duduk dalam badan dia, ustaz pun dah bagi nama, kamu dah berjanji yang kamu tak akan buat macam ni. Tak boleh lah ustaz, saya tak boleh tak duduk dengan dia. Dia mula cakap, tak apa, kita berdakwah lagi. Sebab apa? Ketika mana satu jin itu, bangsa jin itu, apabila diketahui akan agamanya, mudah kepada kita untuk melakukan dakwah. Dakwah ni bukan sahaja kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk bernama jin ini. Sebab apa? Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW berdakwah kepada bangsa jin. Ketika mana mereka datang dengan mengatakan bahawa sesungguhnya kami mendengar kalam Nabi SAW, iaitu bacaan Al-Qurannya, dengan satu perkara yang membuatkan kami takjub, jin. Bila ketika mana dia takjub dengan bacaan Quran Nabi SAW,
Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar dengan rasa takjub. Lalu dia rasa nak masuk Islam. Lalu Nabi SAW ajarkan kepada mereka Islam. Nabi ketika mana mengislamkan jin, Nabi tak tinggal. Islamkan jin, Nabi tak tinggal. Datang puak-puak ni kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi supaya diajarkan kepada mereka agama Islam. Lalu Nabi mengajarkan kepada mereka Islam. Sehinggalah disebut oleh seorang sahabat ketika mana satu hari dia nampak Nabi SAW, dia tengok oleh satu kumpulan yang wajah mereka ni pelik. Tak nampak macam rupa orang sangat. Datang-datang muka nampak bengis, ajak Nabi pergi masuk dalam satu rumah. Nabi pun bagi tahu dekat sahabat ni, Nabi buat satu line, jangan kamu melangkah masuk ke dalam melebihi daripada garisan ni. Nabi bagi tahu dah, jangan keluar daripada sini. Duduk, tunggu sampai aku sampai. Sahabat tu tunggu punya lama, Nabi tak keluar. Dia rasa macam nak pergi dah. Tiba-tiba Nabi keluar daripada rumah tu. Nabi sampai berjalan dengan sahabat ni. Sahabat tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, siapakah mereka? Kata Nabi, mereka lah daripada kalangan bangsa jin, yang mana mereka meminta kepada aku supaya diajarkan kepada mereka tentang Islam. Sebab itulah dalam kalangan bangsa jin ada yang daripada kalangan mereka yang Islam makin ramai. Bahkan sebab apa? Yang ramai itu asbab kerana apa? Daripada golongan jin yang pergi belajar Islam dengan Nabi ni, kemudian dia balik ke dalam kalangan bangsa mereka yang ini jin, lalu mereka menjadi pendakwah. Jadi pendakwah, jadi ustaz pula, jadi da'i. Kan, da'i nama apa kita tak tahulah, nama jin tu nama apa, tapi mungkin depan da'i lah kan. Da'i milenial pun kita tak tahulah. Ada rancangan tu ke tak dalam bangsa jin ni. Tapi mereka menjadi pendakwah dalam kalangan bangsa jin. Jumpa semua bangsa jin berdakwah, cerita tentang Islam. Cerita tentang Islam. Kadang-kadang hari ni kita tengok ada orang pergi ketuk pintu rumah kan. Assalamualaikum, nak cerita sikit pasal Islam. Hari ni kita nak berdiri atas agama dan juga amal. Kita nak dengar-dengar ni, ada orang yang lari dah. Dengar-dengar Islam dah lari dah. Nampak pada jauh dah tutup pintu dah. Dia mau mari dah, tutup pintu. Kunci, ketuk-ketuk pintu, tak ada orang buka. Assalamualaikum 3 kali, tak apalah, tak ada orang. Padahal baru nampak sekejap tadi kan, joy kepala sikit, nampak dah. Rupanya ketuk pintu, tak buka-buka. Tak apalah kan. Itulah cabaran ketika mana berdakwah. Jin pun, mereka pun mengharungi situasi yang sama. Seperti mana manusia, seperti itulah bangsa jin. Baik. Fakhruddin, okey. Baik, kemudian disebutkan di sekat sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud dari lafaz kami menempuh jalan yang berbeza-beza ialah di antara kami ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Abdullah bin Abbas sebut jin ni dia ada dua jenis. Yang pertama daripada kalangan mereka yang beriman dan ada juga yang kafir. Sama macam mana manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, maksud dari kami menempuh jalan yang berbeza-beza ialah mazhab yang berbeza-beza. Bermaksud dalam kalangan jin pun bermazhab. Ada yang mazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Maliki, ada yang bermazhab Hambali, dan ada juga yang bermazhab Hanafi. Jadi mereka ni sama macam mana manusia. Kita di Malaysia berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i kan. Jadi mungkinlah jin yang berada di Malaysia pun bermazhab yang sama macam mana kita. Jadi bagi mereka yang tinggal di Timur Tengah, di Timur Tengah ni mereka kebanyakannya bermazhab Hanafi dan juga Maliki. Yang mana apabila daripada kalangan mereka yang bermazhab Maliki dan juga Hanafi, mungkin jin yang tinggal di sana mereka juga bermazhab Hanafi dan juga Maliki. Sebab apa? Jin-jin ni juga mereka akan datang ke masjid. Mereka akan mendengar perbualan manusia. Mereka akan melihat tingkah laku ulama-ulama di sana, yang mana ada daripada kalangan mereka yang berminat untuk mengikuti seperti mana orang di sana. Kalau orang dekat sana dia semayang tak ada kunut, baca tak ada kunut, mungkin dia pun ikut semayang tak ada baca kunut. Kalaulah kita di sini semayang ada baca kunut, jadi jin yang kat sini pun dia turut solat, dia pun tengok baca kunut, dia baca kunut. Sebab itu yang dinamakan bermazhab.
Kemudian disebutkan juga ada yang Muslim, ada yang kafir. Ada aliran ahli sunnah dan juga ahli bid'ah. Baik, masuk kepada tajuk, adakah jin mukmin akan masuk syurga? Tadi kita cerita tentang akidah. Ada mereka yang mana mereka ni beragama Islam, ada bukan Islam. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang tak beriman. Ada yang bermazhab, ada yang tidak bermazhab. Okay? Ada yang berpegang kepada aliran ahli sunnah, ada yang berpegang kepada aliran bid'ah. Kemudian dia cerita pula dekat sini, adakah jin mukmin akan masuk syurga? Jin ni masuk syurga tak? Para ulama tidak kira sama ada dari kalangan salaf dan khalaf telah bersepakat bahawa jin kafir akan masuk neraka. Yang pertama sekali, sepakat ulama kata jin kafir masuk dalam neraka. Sebab apa? Berbalik kepada dalil di dalam Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Okey, orang kafir ni baik dia baik ataupun dia ni jahat, dia tetap akan masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Sesungguhnya disebutkan oleh Nabi SAW tentang 7 dosa besar. Ni dosa besar yang dibuat. 7. Nombor 1 adalah asyirku billah, syirik pada Allah Ta'ala. Perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada keampunan melainkan dengan apa? Taubat nasuha. Syirik ni tidak ada keampunan melainkan dengan taubat nasuha. Dan bagi mereka yang telah mensyirikkan Allah Ta'ala, sebagai contoh orang bukan Islam, mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka melakukan perbuatan syirik. Pada ketika mana mereka masuk agama Islam, tiba-tiba terdetik dalam hati mereka nak memeluk agama Islam. Masuk dalam agama Islam itu sudah dikira sebagai taubat nasuha bagi orang bukan Islam. Masuk dalam agama Islam itu sudah dikira apa? Taubat nasuha. Jadi sebab tu orang masuk Islam tak perlulah sembahyang taubat. Sebab apa? Mereka masuk ke dalam agama Islam itu sesungguhnya diri mereka seumpama bayi yang baru lahir. Tak ada dosa. Orang bukan Islam yang mana mereka convert masuk dalam agama Islam, tak ada dosa. Seperti bayi yang baru lahir. Lepas daripada tu, kalaulah dia ada buat benda-benda yang lain, berdosa, barulah dikira sebagai dosa. Okey, baik. Kemudian dia sebut dekat sini, jin kafir semua masuk dalam neraka. Namun mereka berbeza pendapat mengenai jin Islam. Jin Islam ni pula mereka berbeza pandangan. Adakah mereka akan masuk syurga seperti manusia yang beriman? Dia tanya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada 4 pendapat para ulama mengenai hal ni. Ada 4 pandangan ulama tentang jin Islam masuk syurga ataupun tak. Yang pertama adalah jin Islam akan masuk ke dalam syurga. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan bahawa jin Islam masuk dalam syurga. Dalil dia apa? Yang mana umat Islam sendiri, yang mana ada sebesar zarah dalam hati mereka keimanan kepada Allah Ta'ala, tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Cuma proses tu mungkin lambat lah. Mungkin lambat, banyak dosa kita nak kena hapus dulu. Sampai dekat akhirat, dosa-dosa kita ni lewat solat, ada yang tinggal solat, ada yang tak puasa, tinggal puasa, yang tak baca Quran, kan, yang tak bayar zakat. Ni ada dosa-dosa maksiat, ghibah dan sebagainya. Dosa ni kita bawa pergi sampai di akhirat kelak ni, kita ni ada dosa yang banyak. Lalu kita akan dibersihkan dosa di mana? Di neraka. Bersih dosa ni kat mana? Neraka. Sebab apa? Banyaknya dosa berbanding daripada timbangan amal kebaikan. Maksudnya apa? Dosa lebih berat berbanding daripada pahala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni orang Islam ni akan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Di sinilah mereka akan diazab sehingga selesai, habis semua dosa yang mereka lakukan. Lalu malaikat akan keluarkan mereka, orang Islam ni, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Saya pernah cerita tentang satu kisah
Nabi SAW pernah menceritakan tentang satu orang laki-laki yang mana dia adalah orang terakhir keluar daripada neraka. Ni orang terakhir keluar. Yang mana satu hari dia dah habis, sudah dihisap di sisi Allah Taala, dia telah dimasukkan ke dalam neraka, sudah diazab semuanya. Lalu dia orang yang terakhir. Ni orang Islam ni yang terakhir keluar. Waktu ketika mana dia keluar tu, lalu malaikat panggil dia, malaikat kata, sekejap lagi kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Lalu dia bertanya kepada malaikat, masih ada syurga ke untuk aku? Aku ingat selama ni aku buat dosa dan maksiat atas dunia, tempat aku hanya di neraka. Aku duk tinggal solat, aku tinggal puasa, aku duk mengata orang, aku makan rasuah, semua ni dia buat. Tetapi dalam hatinya masih berkeyakinan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan sekalian alam. Cuma malah buatlah. Bangun lambat, tak solat, qada pun tidak. Kan? Macam-macam dia buat, tetapi keyakinannya masih berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana selesai dihisap semua ni, habis sudah diazab di neraka, dikeluarkan, kata malaikat, sekejap lagi kamu masuk dalam syurga. Dia tanya, masih adakah syurga untuk diri aku ni? Lalu kata malaikat, sesungguhnya syurga yang kamu nak dapat sekejap lagi lebih besar daripada dunia yang kamu pernah duduk. Itu orang terakhir yang keluar daripada neraka, dapat masuk ke dalam syurga. Syurga yang bakal dia dapat lebih besar daripada dunia yang dia pernah duduk sekarang ni. Kita duk rasa dunia tak puas lagi besar hari ni kan. Syurga yang nak dapat lagi besar, tuan-tuan dan puan. Jadi adakah kita nak kita diazab? Tak nak lah. Dibakar kulit, dirasa setiap kesakitan ketika mana berada di dalam neraka. Kita tak nak. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW sebut tentang 3 golongan dekat akhirat. Dekat akhirat ni kita akan dimasukkan ke dalam 3 kategori orang, kumpulan. Yang pertama, kata Nabi SAW, ketika mana berada di akhirat, ada satu golongan yang mana mereka akan menaiki tunggangan. Mereka akan menaiki tunggangan. Mereka akan naik tunggangan, mereka akan diberi makan dan diberi pakai, kata Nabi SAW. Itu golongan yang pertama. Manakala golongan yang kedua, kata Nabi SAW, mereka akan diseret oleh malaikat dalam keadaan wajah mereka di atas lantai tanah ni, lalu diseret oleh malaikat, sehingga kata Allah Subhanahu Wa Taala, masukkan golongan ini ke dalam neraka. Ni ditarik wajah mereka berdarah-darah sampai dimasukkan ke dalam neraka. Dan golongan yang ketiga, kata Nabi SAW, iaitu mereka yang berjalan sambil berlari. Ada yang berjalan, ada yang berlari nak menuju ke syurga ni. Nak pergi syurga tapi nampak jauh. Sehinggalah golongan yang ketiga ni meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kepada mereka tunggangan. Ni duk berjalan kat bawah, tengok yang atas tu semua duk tunggang dah. Tunggang kuda, habis pergi dapat makan pakai, nak masuk dalam syurga tu. Lalu bertanya sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya golongan pertama dan golongan kedua kami faham. Golongan yang pertama, mereka yang mendapat tunggangan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan bertakwa. Mereka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas amalan atas dunia mereka ni dengan mereka mendapat binatang tunggangan. Tetapi golongan yang kedua pula kami faham, yang mana mereka dicampakkan ke dalam neraka asbab kerana mereka melakukan dosa dan maksiat dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu wajah mereka diseret di atas lantai dan tanah sehingga bercucuran darah sambil mereka dimasukkan ke dalam neraka. Cuma yang kami tak faham ni golongan yang ketiga ni, ya Rasulullah. Siapakah golongan yang berjalan sambil berlari ni tadi? Jalan berlari, rasa dahaga, mana makanan, air tak dapat. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh lagi perjalanan kami, boleh tak bagi dekat kami binatang tunggangan, kami nak cepat sikit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mematikan semua haiwan tunggangan pada ketika itu. Allah matikan semua. Maksud apa? Tiada haiwan tunggangan untuk golongan ini. Lalu mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar ditukarkan dengan apa yang kami ada atas dunia dengan seekor binatang tunggangan. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, sekiranya mereka mempunyai sebuah kebun, yang kebun itu sentiasa menghasilkan tuaian. Maksud dia apa? Dia ada satu kebun, duk tuai tak habis-habis. Maksud dia apa? Dia ada satu perniagaan dia itu sentiasa mendatangkan keuntungan. Lalu mereka minta kepada Allah agar ditukarkan perniagaan tadi, kebun mereka tadi, dengan seekor binatang tunggangan untuk mereka tunggang. Kata Nabi SAW, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membenarkan perkara itu berlaku. Apa maksud dia? Apa yang kita ada atas dunia tak laku ketika mana kita nak bawa atas akhirat. Kalau sekiranya harta yang kita cari, harta yang kita kumpul tidak dikembalikan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Simpan, kita dapat harta kita simpan, kita dapat harta kita simpan, kita tak kembalikan balik kepada jalan agama. Tak ada apa. Akhirnya ketika mana kita mati sampai dekat akhirat, kita baru tahu, ya Allah, ya Tuhanku, aku pernah simpan dulu atas dunia 2 juta ringgit. Aku nak tukarkan 2 juta yang aku ada tu dengan seekor binatang tunggangan pada akhirat ni. Boleh tak? Allah tak bagi. Tak bagi. Nyesal kita. Lalu ketika mana sahabat tanya siapakah golongan yang ketiga ini, kata Nabi SAW, mereka adalah golongan mukmin yang melakukan dosa dan maksiat. Maksud dia apa? Ni orang Islam, orang yang beriman pada Allah Ta'ala, mungkin dia solat 5 waktu, mungkin dia puasa dalam bulan Ramadan, tetapi dia juga mengumpat, mengata kepada orang, dia menzalimi orang, dia duk mengata fitnah, duk jaja cerita orang, kemudian dia ni berkata ribah, mengumpat, kemudian dia ni makan rasuah juga dalam masa yang sama. Solat, rasuah pun makan. Betul tak? Solat, mengambil hak orang, sama juga. Dia juga orang yang paling hebat buat benda tu. Dia satu orang Islam, satu orang mukmin, solat, puasa, tapi dia masih melakukan dosa dan maksiat. Ada orang tanya, ustaz, kan? Ada orang, saya bagi contoh mudah kan, contoh mudah. Ada orang nak pergi ke tempat maksiat, tapi dalam masa yang sama dia melakukan solat. Pergi tempat maksiat, tapi dalam masa yang sama dia pergi solat. Berhenti solat kejap sebelum kita pergi tempat maksiat. Betul tak? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Tapi solat tu tak cegah. Bermaksud ada sesuatu pada solatnya. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita jadilah satu orang Islam, satu orang mukmin yang meninggalkan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang pertama, yang mana mendapat haiwan tunggangan ketika mana kita berada di akhirat kelak. Okay, baik. Kemudian itu pandangan yang pertama. Majoriti ulama kata apa? Jin ni semua yang Islam masuk dalam syurga. Pendapat yang kedua adalah mereka bertempat tinggal di dalam syurga. Pendapat ini dipetik daripada Imam Malik dan segolongan ulama yang lain. Maksud dia apa? Ada yang mereka ni bertempat tinggal di syurga. Maksud dia apa? Ada daripada kalangan jin Islam yang mereka dapat tempat dalam syurga. Maksud dapat tempat tinggal, ada sebilangan daripada jin Islam yang tak dapat tempat tinggal tu dalam syurga. Dan ada pandangan kedua yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tempat tinggal itu adalah apa? Jin yang dapat masuk ke dalam syurga ni, dia hanya dapat nikmat tempat tinggal ya. Dia tak dapat nikmat lain. Dia tidak merasai akan nikmat yang lain. Ada bidadari dalam syurga pun tak dapat nikmat bidadari. Dapat tempat tinggal ya. Boleh tidur sikit lena kan. Katil empuk kan. Mungkinlah aircon lagi sejuk. Banyaklah dalam syurga ni kan. Nikmat tempat tinggal. Tapi nikmat lain tak dapat. Makan sedap tak dapat. Kan, nak minum air yang sedap tak dapat. Tak dapat. Sebab apa? Mereka hanya mendapat tempat tinggal. Ni pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga mengatakan bahawa mereka tergolong dalam golongan ashtibul a'raf. Golongan yang berada di atas pagar. Maksud dia apa? Duduk antara syurga dan juga neraka. Ni yang ketiga. Maksud dia apa? Ada daripada kalangan bangsa jin ni, sama ada mereka ni boleh masuk syurga atau mereka akan
termasuk dalam lembah neraka. Itu berdasarkan daripada amalan mereka. Seperti mana kita hari ini. Macam tadi lah, golongan yang ketiga, dia Islam, tetapi dalam masa yang sama dia buat dosa dan maksiat. Duduk antara tengah, sama ada Allah akan masukkan dia ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Berjalan dia di atas titian sirat, berjalan-berjalan, akhirnya jatuh ke dalam lembah neraka. Na'udzubillahi min zalik. Yang keempat, pendapat yang keempat adalah tidak memberikan jawapan mengenai hal ini. Maksudnya apa? Ada sebilangan kecil ulama yang tidak berpegang kepada mana-mana pendapat tentang tempat yang bakal dimasuki oleh para jin Islam. Baik. Kemudian Ibnu Katsir berkata, pada hakikatnya jin Islam sama dengan manusia yang beriman. Ni kata Ibnu Katsir. Mereka akan masuk syurga, dan ini ialah menurut mazhab jumhur ulama salaf. Okey, jumhur ulama daripada salaf mengatakan bahawa jin Islam akan masuk ke dalam syurga. Sebahagian daripada mereka mengambil dalil dalam menyatakan hal ini daripada firman Allah Subhanahu wa taala, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia mahupun oleh jin. Surah Ar-Rahman ayat 74. Namun pengambilan dalil daripada ayat ini masih perlu dipertimbangkan lagi. Dalil yang lebih tepat ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua syurga. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Surah Ar-Rahman ayat 46 hingga 47. Apakah yang dimaksudkan dengan dua syurga? Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut ada dua syurga. Apa maksud dua syurga kat sini? Yang pertamanya adalah syurga untuk manusia dan syurga untuk bangsa jin. Itu maksud dua syurga. Ada syurga yang Allah kurniakan kepada golongan manusia sahaja. Manakala bagi golongan jin ada syurga yang lain untuk mereka. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua daripada ahli tafsir mengatakan bahawa dua syurga itu adalah apa? Yang pertama syurga dunia, yang kedua syurga akhirat. Syurga dunia hari ni kadang-kadang benda seronok kita dapat atas dunia, tu syurga dunia lah tu. Kan? Kadang-kadang kita sebut rumah kita baiti jannati. Rumahku syurgaku, tu syurga dunia. Dia nak buat rumah ni, dia dekor rumah supaya macam duduk dalam syurga tu. Dekat sini dia nak ada benda tu, dekat sini dia nak letak benda ni kan. Dia nak letak pasu bunga dalam bilik tu. Pasu bunga pun nak letak dalam bilik. Kadang-kadang dia kata, boleh tak saya nak letak pokok-pokok yang berjuntai sikit dalam bilik kan. Saja nak bagi nampak macam hutan, contoh kan. Dia nak sopa macam mana keinginan dia, yang dia rasakan rumah tu, bilik tu sama macam mana syurga. Oh sedapnya kalau tidur atas katil tu, empuk lah. Bantal tak kepala boleh tenggelam dah kan. Tidur atas hotel, masuk hotel kan, tenggelam kan kepala kita. Rasa nak bantal macam tu juga, cari 100 lebih kat 200, belilah bantal, letak kepala, tidur terus kan. Sedapnya tu. Dia nak rasa semacam mana orang rasa macam di syurga. Enaknya berada di syurga, makan makanan yang enak, tidur dengan tidur yang enak, kemudian nak duduk dalam keadaan yang selesa, berpakaian dengan pakaian yang indah. Semua dia nak di dalam rumah. Jadi macam mana kita nak rumah kita syurga, kita nak jadi macam syurga, macam itulah juga kehidupan kita hari ini. Keluar daripada rumah naik kereta Mercedes, BMW kan. Jadi sebab apa? Ni kereta antaranya disebut sebagai kereta-kereta luxury car, kereta-kereta mewah. Kita duduk kadang sedap ni, bawa kereta pun tak rasa. Saya bawa kereta saya, kereta biasa lah, kereta biasa. Tapi takdir Allah Ta'ala, accident, kemalangan jalan raya, masuk bengkel, pinjam kereta orang. Kereta besar sikit. Kereta besar ni kita tekan 150 ni pun tak rasa. Tengok 150. Dulu kereta biasa ni 120 dah goyang dah kereta kan. Lah ni 150 kita bawa tak rasa.
Nak kata kereta tu selesa. Kalau kita bawa kereta yang lagi mahal, mungkin bawa Mercedes, BMW kan, tekan ni lagi tak rasa ni. Tekan-tekan boleh pergi sampai 180 dah. Tak rasa macam laju. Kan? Sebab apa? Kereta-kereta mewah. Kita duduk dalam rumah, kita rasa rumah kita syurga. Kita keluar daripada rumah, kita naik kenderaan, kita rasa macam kenderaan kita ni memang sedap. Seumpama macam kita menunggang haiwan tunggangan di syurga. Haiwan tunggangan di syurga ni laju. Kita tak ada bergerak sekejap, boleh berjalan, tak. Haiwan ketika mana kita tunggang di dalam syurga nanti bergerak dengan sepantas kilat. Gerak sekejap sampai, gerak sekejap sampai. Kita tidak memerlukan masa yang lama untuk ke suatu tempat. Itulah nikmat syurga. Kita duduk hari naik kapal terbang pun kan, kita nak pergi mana-mana berjam-jam juga. Walaupun naik kapal terbang berjam-jam, kadang duduk dalam tu tak selesa dah. 6 jam dah ni, bila nak sampai, bila nak sampai. Tak selesa juga. Bila ketika mana kita berada di syurga, kita naik binatang, bergerak sepantas kilat. Sampai dah. Pejam mata, dah sampai dah. Dah sampai dah. Cepatnya. Itulah syurga. Sama macam hari ni kita naik kenderaan yang laju sampai ke satu tempat. Kita merasai seperti mana nikmat syurga. Lalu disebutkan dekat sini bahawa sesungguhnya dunia itu juga ada syurga dia. Manakala syurga di akhirat itu adalah yang kekal abadi. Itu beza dia. Beza antara syurga dunia dengan syurga akhirat adalah syurga dunia ni tak kekal. Tak kekal. Apa yang membuatkan tak kekalnya kita dengan syurga dunia? Yang pertama adalah kematian. Yang pertama adalah kematian. Yang membuatkan kita ni terputus daripada syurga dunia adalah mati. Mati. Kita tengah-tengah elok duduk makan restoran 5 bintang, tiba-tiba sakit jantung, jatuh, rebah, mati. Putus segala nikmat tengah makan sedap di restoran 5 bintang. Kita sedang duduk dekat rumah ni. Duduk dekat rumah, kita menikmati keindahan dan keselesaan kita berada di dalam rumah yang kita sendiri rasa selesa. Macam-macam lah kita buat rumah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita jatuh tangga, meninggal dunia. Turun tangga, tangga tu saja tu, keliling tu dah mah. Besar ni turun. Dia turun tangga, jatuh. Terguling-guling sampai bawah, meninggal dunia. Sebab apa? Yang memutuskan kita dengan nikmat syurga di dunia ni adalah apa? Mati. Yang pertama. Yang kedua, yang memutuskan kita dengan nikmat syurga di dunia adalah ujian. Ujian daripada Allah Ta'ala. Ujian apa? Yang pertama, ada orang ketika mana dia pernah merasai kekayaan, Allah uji dia dengan kemiskinan. Pernah duduk rumah yang mewah, pernah pakai kereta yang banyak, pernah pakai baju yang sedap, pernah pakai semualah, makan makanan yang enak, sedap, lazat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala uji, perniagaan yang dia kendalikan tu jatuh. Jatuh orang ni sampailah jatuh miskin. Berhutang dengan orang pun tak mampu bayar. Akhirnya kena jual, kena lelong barang semua. Duduk dalam rumah yang kecil. Okey, kereta pun tak ada, pakai motor sahaja. Makan pun terpaksa catu. Sebab apa? Ujian. Ujian itu memutuskan kita dengan syurga dunia. Tetapi perbezaannya dengan syurga akhirat, kita tidak akan dapat putuskannya walaupun dengan apa sekalipun. Hanya melainkan dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Sebab apa? Syurga akhirat kita tak akan mati. Kita ketika mana berada di akhirat, masuk dalam syurga, kita akan mati? Tak akan mati. Sebab apa? Selepas daripada kita dibangkitkan, kita masuk ke dalam syurga, disitulah tempat kekal abadi. Kekal abadi ni apa maksud dia? Tak akan mati dah. Tak mati. Yang kedua, tidak akan dapat memutuskan kita dengan kenikmatan syurga akhirat, iaitu ujian. Tak ada. Dekat sana mana ada orang diuji? Dekat syurga tak ada orang diuji. Dia ni tengah-tengah elok, duduk dekat syurga yang tertinggi, syurga Firdaus. Tiba-tiba malaikat datang, hari ni aku nak letak hang dekat syurga paling bawah sekali. Boleh tak? Tak boleh. Kita dah masuk kekal abadi. Takkan datang dah ujian lepas pada tu, tiba-tiba kita sakit, jatuh sakit, kena kanser. Tak ada. Tak ada orang yang diuji dengan sakit masuk dalam syurga, tak ada. Atas dunia aja ada. Allah datangkan ujian sakit, terputus kita daripada nikmat syurga dunia.
Itulah perbezaan antara syurga dunia dan juga syurga akhirat. Kemudian, tidak ada sedikit pun daripada berbagai-bagai kurniamu yang kami dustakan, wahai Tuhan kami. Ini yang disebutkan oleh bangsa jin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka ni tidak sekali-kali mengingkari ataupun mereka sesekali tidak akan mendustai akan nikmat Allah Taala. Okey, saya katakan hal ini diisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Ar-Rahman hingga khatam. Lalu baginda bersabda, mengapa kalian hanya diam? Sesungguhnya jawapan dari kalangan jin lebih baik daripada kalian. Setiap kali aku membacakan ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu nak dustakan. Surah Ar-Rahman ayat 47. Kita baca di dalam surah Ar-Rahman pengulangan ayat terhadap fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu nak dustakan. Hari ni Allah bagi nikmat dekat kita, nak ditukarkan dengan wang ringgit tak dapat. Hari ni sebagai contoh, kita ada nikmat penglihatan, boleh tengok. Kita boleh tengok, dua mata kita ni celik, elok boleh nampak. Ada orang yang ketika mana celik-celik tak nampak. Ketika mana kalaulah nak ditukarkan dengan wang ringgit, tanya, berapa siapa boleh bagi saya penglihatan, saya nak tengok, saya sanggup bayar. Orang tu nak jual, dia kata saya nak jual 500,000, boleh tak? Dia kata boleh, saya terima 500,000. Tiba-tiba minggu depan dia kata apa? Saya nak naik harga, boleh tak? 1 juta. Saya rasa marta saya ni berharga ni, boleh tak 1 juta? Dia kata boleh, asal saya boleh tengok, asal saya boleh nampak, saya ada duit, saya akan beli mata tu. Kita ni daripada dapat duit tadi, tiba-tiba tak nampak. Duit 2 juta sekalipun kalau kita dapat, kita nak buat apa? Tak dapat buat apa dah. Mata tak nampak. Allah kurniakan kepada kita nikmat pernafasan. Ni biasa saya bagi contoh paling mudah. Nikmat pernafasan. Kita kadang-kadang kena asma, kan? Kena asma dah tak boleh bernafas. Kita pun pergi ke hospital. Kemudian ambil nap. Pergi klinik, hospital, ambil nap. Masuk nap tu, kemudian habis kita pun dah lega. Keluar daripada bilik nebulizer tu, dah lega dah kita. Lega. Dah terbuka dah paru-paru ni. Tadi ni ketat sangat ni. Jadi, kemudian doktor kata, okey, nanti pergi ke kaunter pembayaran. Kita pun tengok, ambil nap ni dalam lebih kurang, contoh lah kan. Contoh dia ambil dalam lebih kurang setengah jam, dapatlah RM80. Contoh. Kena cas RM80 setengah jam. Setengah jam RM80. Okey, ada orang yang ketika mana masuk ni 2-3 hari kena tahan ward. Duk pakai saja oksigen tu. Dah habis waktu discharge, kena keluar tengok bil RM15,000. 3 hari dia duduk pakai nap. Tu RM15,000 3 hari. Ada orang setengah jam RM80. Saya nak bagi analogi mudah. Kita hari ni, kita bernyawa, kita bernafas, kena bayar duit tak? Tak kena bayar. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala nak minta kepada kita, setiap pernafasan kita ni dibayar kepada Allah Taala. Kalaulah Allah ni nak minta kepada kita, setengah jam RM80, kamu manusia, sesama manusia, kamu cas oksigen yang ambil tu RM80 setengah jam. Jadi sekiranya Allah ni nak cas atas kita ni, selama hari ni 30 tahun kita hidup, selama hari ni 50 tahun kita hidup, dah berapa banyak oksigen yang kita dapat? Kalaulah Allah nak tuntut duit agak-agak berapa banyak yang Allah nak minta kat kita, nescaya 1 sen pun kita tak boleh bayar. Tak boleh. Tengok-tengok rupanya, banyaknya bil nak kena bayar. Yang Allah tuntut daripada kita hanyalah apa? Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk kita sujud pada Allah Taala tu saja. Tu pun ramai lagi masih kat luar sana yang kadang-kadang yang mereka ni ingkar kepada perintah Allah Taala. Kita fikir kat situ pun sudah. Kalaulah Allah tarik kepada kita nikmat pernafasan, nikmat tarik pernafasan, kena berjalan pergi mana-mana, guna tong oksigen saja.
Tak boleh. Doktor kata dia ni terpaksa menggunakan oksigen sepenuhnya. Doktor takkan tanggung. Doktor kata keluarga boleh bawa balik lah. Bawa balik, beli tong oksigen sendiri. Habis tong oksigen, ganti tong oksigen. Habis tong oksigen, ganti tong oksigen. Tak ada lah. Last sekali keluarga pun penat lah. Doktor nak buat macam mana? Doktor kata kalau kita cabut, dia akan meninggal lah. Akhirnya keluarga bincang-bincang, kita cabut lah. Tak perlu pakai dah oksigen. Ni kalau ikut dah bertong-tong banyak dah ni kan. Dia pun masih dalam keadaan yang sama. Akhirnya buat keputusan, meninggal lah orang yang tadi tu. Allah Subhanahu wa tengok ketika mana manusia sendiri, mereka takkan mampu tanggung satu orang yang terpaksa menggunakan oksigen yang terlalu lama. Tak mampu tanggung. Kita hari ni duk tanggung oksigen yang Allah bagi dekat kita ni sepanjang masa. Sepanjang masa tu. Bertahun-tahun dah. Janganlah kita ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita fikir kat situ pun dah cukup. Okey, wallahu taala alam, kita berhenti sampai sini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Okey, ingat ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang Allah bagi kat kita jangan sampai kita dustakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma suril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli al-ardi biladil Islam wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.